Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Dukas edisi malam 31 Oktober 2020 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg menyempurnakan Majlis Perasmian Projek Skim Bekalan Elektrik Alternatif Luar Bandar Sarawak SARES Long Pilah di Ulu Baram, Miri hari ini. Projek SARES adalah inisiatif Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan dilaksanakan oleh Sarawak Energy Berhad menerusi peruntukan kerajaan negeri untuk membekal bekalan elektrik 24 jam kepada penduduk di pedalaman terpencil. Dalam Pelan Induk Elektrik Luar Bandar Sarawak sebanyak RM600 juta telah diperuntukkan bagi tempoh 2019 hingga 2020 untuk menerangi 400 buah kampung yang melibatkan 12,000 isi rumah di bawah program SARES bagi seluruh Sarawak. Sejak pelaksanaan SARES, lebih 7,988 isi rumah di 277 buah kampung dan rumah panjang terpencil kini dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Untung, Timbalan Speaker DUN Sarawak yang juga Adun Mulu Datuk Gerawat Gala, Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau, Adun Telang Usan Dennis Ngau dan Pengurusi Sarawak Energy Datuk Amar Hamid Sepawi. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini memaklumkan 9 kes positif COVID-19 telah dikesan, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 881 kes. Jelas kenyataan tersebut, daerah Kuching merekodkan 6 kes positif COVID-19, melibatkan 5 kes dari kluster Green Hill dan 1 kes dari saringan kontak rapat yang merupakan seorang lelaki tempatan. Tambah kenyataan itu, 2 kes dikesan di daerah Miri, membabitkan 1 kes dari kluster Green Hill dan 1 kes melalui saringan bergejala Sari. Manakala 1 lagi kes dilaporkan dari daerah Samarahan melibatkan seorang lelaki yang mempunyai sejarah perjalanan ke Melaka. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak hari ini menumpukan sektor pertanian, penternakan dan perikanan untuk dibangunkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negeri ini dan seterusnya menyumbang kepada pendapatan negeri. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, tumpuan Sarawak kini ialah sebagai hub untuk mengeksport produk pertanian, penternakan dan perikanan ke pasaran yang lebih luas di luar negara. Kita mempunyai pejabat di Singapura, iaitu untuk perdagangan, di mana di Singapura hari ini telah mengimport hasil-hasil peternakan kita, pertanian dan perikanan. Baru-baru ini mereka mengekspor dengan jumlah yang agak besar ikan patin yang dipelihara di lake lake Tasik Batang Air. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Lawas. Datuk Amar Awang Tengah menambah, selain pasaran luar negara, Sarawak juga memperluaskan pasaran produk tempatan ke pasaran ke Semenanjung Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Dan kita juga ada mewujudkan satu Sarawak Pavilion di Kuala Lumpur di bawah kementerian kita, Kementerian Perindustrian, untuk membantu pengusaha-pengusaha kita untuk memasarkan produk-produk mereka ke pasaran yang lebih luas di Semenanjung Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan insya-Allah kita juga akan membuka pejabat kita di Brunei. Berikut pula, Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Persekutuan di Parlimen pada minggu hadapan diharapkan dapat memfokuskan kepada meringankan beban rakyat dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada ketika ini.
Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dalam belanjawan tersebut, kerajaan perlu mengusahakan untuk meringankan beban rakyat dan meningkatkan ekonomi negara. Apa yang hendak dibentangkan itu sedikit sebanyaknya dapat meredakan dan dapat memberi mengurangkan beban rakyat. Pada masa ini, untuk tahun ini saya rasa apa yang perlu diusahakan oleh kerajaan adalah untuk meringankan beban rakyat, dan selain daripada itu untuk kita terus maju meningkatkan ekonomi negara. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas Majlis Perasmian Program Jelajah Belia Sarawak 2020 Tupong di Kuching hari ini. Katanya lagi, beliau yakin bahawa Kerajaan Persekutuan juga tidak akan meninggalkan golongan belia dalam belanjawan 2021 kelak. Bajet kerajaan pusat tidak akan meninggalkan golongan ini, kerana golongan ini adalah satu golongan yang cukup penting dalam pembangunan sesebuah negara, the youth. Sementara itu, prihatin dengan kekangan yang dihadapi penduduk kampung Haji Baki yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada 28 Oktober lalu, Adun Batu Kitang, Loh Keo Chiang tampil menyerahkan sumbangan makanan kepada penduduk setempat. Sumbangan itu adalah bagi memastikan penduduk kampung Haji Baki yang tinggal di Blok A, B dan C mempunyai bekalan makanan yang mencukupi dan menampung kehidupan harian mereka selama 2 minggu tempoh PKPD. Sementara itu, Keciang bersama petugas Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP turut bertemu dengan para pasukan hadapan yang bertugas di pusat kawalan PKPD di situ. Beliau turut menasihatkan agar penduduk kampung terus memberikan kerjasama kepada pasukan hadapan dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19 di kawasan berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan pengumuman mengenai penyiaran buletin IBAN yang akan bermula esok 1 November 2020 pada jam 1 petang dan 8.30 malam setiap hari. Salam UKAS.